warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan sebuah buku yang bertajuk The Outliers, Story of Success dari Malcolm Gladwell. Saya tak dapat nak bawa buku ni sebab saya tertinggal di bilik saya. Jadi saya akan bentangkan buku ni sedikit. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Najibuddin bin Abdul Razak. Saya merupakan graduan dalam jurusan Biochemical Engineering UIA, dan insyaAllah akan mula bekerja sebagai proses engineer di A-Product. So jadi saya tertarik untuk berkongsi tentang buku Outliers ni sebab buku ni dia menceritakan tentang story of success. Maksudnya macam mana satu kejayaan tu bisa dicapai oleh individu-individu yang famous kat dunia ni kan. Jadi dalam Malcolm Gladwell, satu point yang dia di hujung buku ni, satu benda yang dia cerita menarik tentang buku, dia cakap sesetengah kejayaan tu kita tak perlu nak puji-puji melambung, tak perlu nak rasa inferior sangat, sebab dia ada sebab kenapa orang tu berjaya, bukan sebab semata-mata usaha orang tu saja. Jadi bila kita tahu benda-benda macam ni, kita dah boleh predict, kita boleh agak dan kita mungkin boleh susun sendiri macam mana kita nak rangka kejayaan yang kita nak capai. Okey, sedikit pengenalan Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell ni dia adalah seorang jurnalis, dia seorang penulis di Washington Post. Dia banyak menulis tentang sosiologi, tentang sejarah, tentang cerita-cerita yang dia boleh kaitkan dengan situasi masyarakat. Jadi apabila pengalaman Malcolm Gladwell dalam menulis mengenai topik-topik yang saya sebutkan tadi, menyebabkan dia banyak mengkaji mengenai sejarah-sejarah terpencil, yang bagaimana Malcolm Gladwell ni dia highlight ke sejarah ni, menjadikan satu benda yang, satu teori yang mungkin dalam kita tak nampak. Jadi itu salah satu contohnya dalam buku. Ada pernah tulis bestseller sebelum ni dalam buku The Tipping Point dan juga Blink. Sama, dia kaitkan dengan cerita-cerita kecil yang dia highlight untuk jadi satu teori sosial. Dan dalam buku Outliers ni yang diterbitkan pada tahun 2008, selama 11 minggu berada di carta bestseller. Dalam buku ni Gladwell lah, saya cerita tadi, dia highlightkan cerita pada zaman dahulu, pada lebih kurang 100 tahun dahulu, bagaimana orang-orang yang hari ni kita tengok hebat di dalam bagaimana dia menyumbang pada manusia, apa sebab mereka menjadi berjaya. Okey, dalam buku ni Malcolm Gladwell dia membahagikan sukses ni kepada dua. Yang pertama opportunity, iaitu peluang. Yang kedua legacy, maksudnya yang diwariskan. Jadi kita mula bercakap tentang opportunity. Dalam opportunity, Malcolm Gladwell highlight tentang kisah statistik pemilihan orang-orang yang player-player hoki di US, player-player hoki muda. Kenapa ada player-player hoki berjaya dan ada yang tak berjaya? Bila dikaji dan dia tengok bulan kelahiran player-player hoki ni, dia tengok ramai player-player hoki muda ni, cilik ni, lahir pada bulan 1 ke bulan 3. Dan bulan ke-4 ke bulan 12 ke atas, mereka ni tak banyak dalam skuad hoki, sama ada skuad hoki official US ataupun main hoki yang bermain dalam liga hoki. Sebab dia kenapa? Sebab mereka yang lahir pada tahun bulan Januari hingga bulan Mac, mereka ni ada kelebihan dari segi tubuh fizikal berbanding dengan orang yang lahir pada bulan yang lewat. Jadi apabila golongan ini dia masuk training pada usia yang sama baya, masuk sebaya, tapi kelebihan beberapa bulan ni, mereka punya kelebihan dari segi fizikal, mungkin dari segi badan dia sedikit matang, sedikit besar, sedikit muskular. Jadi bila
player-player muda ni ada sedikit kelebihan ni, coach akan nampak yang mereka ni talented. Jadi dia akan bagi extra attention kepada player-player daripada bulan 1 hingga bulan Mac ni. Itu yang menyebabkan mereka ni mendapat lebih banyak exposure berbanding dengan player-player yang lahir di bulan yang selanjutnya. Jadi itu antara sebab kenapa player-player hoki di US kebanyakannya lahir daripada bulan Januari hingga bulan bulan Mac. Itu jadi kita panggil opportunity, maksudnya timing lah, timing betapa pentingnya timing tu. Yang kedua, bila sebut pasal timing, kita akan sebut pasal kenapa ada orang yang berjaya yang lahir pada tahun sekian-sekian berjaya dengan hebat, tetapi orang yang lahir pada selepas 20 tahun selepas tu dia tak kurang berjaya. Ini kita sebut tentang timing. Contohlah simple saya sebut dalam dunia realiti sebenar sekarang kan. Kita tengok mak ayah kita yang lahir mungkin tahun 50-an lebih, 60-an. Dengan senang-senang kalau kita tengok dia punya pencapaian akademik ni pun biasa-biasa aja, mungkin SPM kredit berapa kan, tapi dapat jadi cikgu, dapat jadi peguam, polis orang besar. Tapi kita yang lahir pada zaman sekarang ni nak kena SPM straight A, nak kena SPM macam-macam lah, pencapaian CJ bagai baru dapat kerja yang kita nak. Itu kita bagi segi timing lah. Maksud timing waktu tu, waktu negara yang perlukan industri berkembang, kerajaan bagi beasiswa banyak, bagi peluang banyak. Jadi menyebabkan golongan yang awal ni dapat peluang yang lebih besar banding kita yang sekarang kena compete dengan ramai orang lain, ramai anak-anak orang yang mungkin lebih berjaya. Untuk kita pun sama, capai KKM sama dengan mak ayah kita. Itu salah satu lah, itu dari segi kita tengok. Yang kedua, kita boleh tengok dari segi survival kita di dalam dunia sekarang. Dari segi kita nak beli rumah, nak beli kereta, dari segi gaji. Orang yang lahir golongan mak ayah kita lebih selesa. Tapi kita yang lahir kemudian ni payah nak survive dengan keadaan ekonomi, keadaan gaji. Ini di-explain oleh Gladwell juga. Bagaimana dia cerita tentang The Great Depression lah. The Great Depression ni satu zaman yang berlaku apabila seluruh dunia melalui satu pandemik virus, sama macam coronavirus juga, pada tahun 1918 hingga 1930-an kalau tak silap saya. Pada waktu tu, waktu berlakunya pandemik virus ni, ya, bila virus tu dunia, keadaan ekonomi sangat berguncing. Dan itu menyebabkan orang-orang yang lahir pada waktu tu, maksudnya yang 10 tahun selepas tu, payah, ataupun orang yang graduate 10 tahun jangka tu payah dapat kerja. Jadi kita boleh jangka kan, dalam keadaan COVID-19 ni, orang-orang yang mungkin kita kena cakap realiti lah, orang yang belum ada kerja atau orang yang bakal graduate akan menghadapi kesusahan yang sama, sebab kita berada dalam situasi kemerosotan ekonomi yang sama. Itu yang ceritakan dalam Gladwell. Dia cerita tentang satu perbandingan lah, lawyer yang lahir pada tahun 1930-an daripada anak orang kaya, daripada sekolah yang terbaik, universiti yang terbaik, dibandingkan dengan orang yang lahir pada 1950-an. Walaupun sama, daripada orang kata apa, daripada dari segi keluarga yang sama kaya, keluarga yang sama hebat, sekolah yang sama hebat, tapi career seorang mamat ni yang lahir awal pada selepas ataupun grade awal semasa pandemic virus tu, tak seberjaya orang pada 1950-an ni. Itu perbezaan timing lah ya. Yang kedua, kenapa diceritakan dalam ekonomi US, golongan yang mula bekerja ataupun sedang dibangun ekonomi dia waktu 1940-an 50-an ni, kalau kita tengok jenama-jenama terkenal US lah, contoh dalam pakaian ke, industri pakaian, industri komputer, yang lahir pada, yang sedang membangun pada 50-an, mereka sekarang ni jadi satu jenama yang besar kat dunia. Sebab apa? Sebab waktu tu, waktu ekonomi sedang bangun, kerajaan US menyuntik banyak dana, dan waktu tu mereka mendapat banyak peluang lah
banyak peluang untuk berkembang syarikat dari segi pekerjaan mereka. Tapi kalau tengok kepada timing kepada orang yang sebelum atau selepas tu, tak seberjaya mereka ni. Itu yang membezakan. Dan kemudian kita boleh cerita tentang Bill Gates. Bill Gates, bila cerita Bill Gates kan, orang cakap Bill Gates ni berjaya. Contoh aku nak drop out macam Bill Gates kan, mungkin aku boleh berjaya 5 minit. Aku nak drop out macam Bill Gates, mungkin boleh berjaya. Sedangkan Bill Gates ni, dia berjaya bukan sebab dia drop out. Dia berjaya sebab dia ada reason kenapa. Dia ada timing, dia ada power of timing. Bill Gates 1940-an ataupun 90-an, tak salah ya, 1970-an, silap, 1970-an. Dia dapat exposure waktu tu untuk menggunakan komputer selama 5 tahun berturut-turut. Waktu tu dan dia antara generasi pertama yang dapat guna komputer. Waktu tu generasi ni tak ada yang dapat guna komputer lebih lama daripada dia. Jadi dia dapat explore komputer, programming semua selama 5 tahun. 5 tahun ni kira satu tempoh yang lama kan. Dia dapat. Sedangkan itu yang menjadikan latihan ini yang menjadikan dia mampu untuk advance lebih jauh. Itu yang menjadikan nilai Bill Gates $50 juta. Mungkin ada orang lain yang dapat latihan sama, tapi timing tu dah tak cantik dah. Timing yang daripada Bill Gates ni. Itu yang kita sebut tentang 10,000 hours rule. 10,000 hours rule ni dimasukkan oleh Malcolm Gladwell sebagai satu teori yang cukup penting untuk menjadikan seorang tu berjaya. Sebab apa, 10 tahun ni kalau kita tengok sebenarnya cukup lah untuk waktu degree. 10 tahun 10,000 jam seorang tu berlatih ataupun train mahir dengan satu benda tu selama 10 jam, 10,000 jam. Itu menjadi untuk jadikan seorang tu mahir. Contoh lah, macam dia buat perbandingan lah. Seorang guru viola lah. Untuk orang yang pandai main violin ni, kalau 10,000 jam akan jadi professional violinist. Kalau 4,000 jam boleh jadi sekadar cikgu yang mengajar violin. Kalau 3,000 jam ke bawah mungkin boleh main violin tapi tak semahir yang ke atas. Jadi itu efek 10,000 hours tu lah. Kemudian kita tengok pula bagaimana kisah The Beatles, iaitu satu kumpulan klasik, muzik klasik yang cukup famous pada 70-an 80-an tu lah. The Beatles ni kenapa dia hebat? Sebab dia selama bertahun-tahun lah, selama dia telah bermain, telah berjamming ataupun buat persembahan 10 jam selama bertahun di Jerman. Kemudian bila The Beatles ni balik ke England, tim dia orang ni dah boleh hasilkan satu signature music yang sendiri, cukup hebat. Sebab apa? Sebab dia orang dah lepas 10,000 jam tu. Tu puasa ni lah, puasa dari segi training, opportunity saya sebut, peluang. Kemudian saya sebut tempat kedua, itu legacy. Kita kena kita kena akui bahawa seorang tu berjaya disebabkan oleh apa yang diwariskan kepada dia. Kita tengok sebagai contoh legacy kan. Legacy kita mungkin cakap legacy sebut mungkin sebagai kabel ataupun networking kan, ataupun family. Sebab legacy ni yang memberikan perbandingan kepada dua golongan cukup besar. Pertama, Oppenheimer. Oppenheimer ni adalah seorang pembuat bom. Yang kedua, Chris Langan. Chris Langan ni kalau dia cukup hebat juga, tapi dia bukan berasal dari family yang kaya. Sedangkan Oppenheimer ni mak ayah dia orang yang kaya, ada background lecturer, ada background daripada universiti family dia. Chris Langan bijak, tetapi dia end up hanya sebagai seorang penggembala kambing ataupun pengusaha ladang di satu bandar terpencil di US. Chris Langan ni kalau tengok dia punya IQ 190 dan dibandingkan Einstein 105. Dia 150. Kita normal manusia biasa mungkin 100, 110 macam tu je. Chris Langan ni sama hebat dengan Oppenheimer dari segi IQ, masuk universiti yang hebat tapi tak boleh pergi jauh.
Sebab apa? Sebab tak ada family yang support, tak ada family yang boleh bagikan dia satu view yang cakap nanti besar nanti hang akan jadi seorang intellectual yang menyumbang kepada masyarakat. End up kes Selangor ni banyak buat kes lah, kes disiplin dengan lecturer dia, dia tak boleh survive, dia rasa study ni boring. Oppenheimer ni bila ada bantuan family dia, dia bagi satu perspektif yang kita boleh pergi jauh. Kita boleh pergi kenapa kita buat benda ni, kenapa study ni tak, walaupun bosan kan, tapi dia nampak, dia dapat picture kenapa dia kena buat benda ni. Itu yang membezakan Chris Langan dan juga Oppenheimer. Jadi bila saya sebut tentang dua benda ni, opportunity dan juga legacy, kita nampak bahawa kita tak bercakap seorang tu berjaya hanya semata-mata effort dia. Effort perlu, tapi kalau dia ada opportunity dan juga legacy yang hebat dan juga yang sesuai, dia boleh berjaya dalam career, dalam kehidupan dia. Itu saya tutup sebagai satu konklusi lah kepada saya punya pembentangan buku pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.